lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Ramadan Karim kepada semua penonton dan pendengar yang dikasihi sekalian. Sebelum itu kita mulakan majlis kita pada petang ini dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah. Yang dihormati semua jawatan kuasa dan yang dikasihi penceramah jemputan kita pada petang ini serta para penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Selamat datang ke program Read the Book Start the Talk untuk siri yang ke-9. Alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas ihsan dan anugerahnya dapat kita berkumpul pada petang ini, petang yang barakah ini untuk kita sama-sama sekali lagi menjayakan program ini. Sesungguhnya siapa yang berada pada petang ini adalah manusia ataupun insan yang Allah jentik hati dia untuk menerima ilmu. Tak ramai orang yang dijentik hatinya ataupun mungkin masing-masing ada urusan sendirilah. Sebab biasa hari Khamis kalau di UiTM Johor ni kita ada bicara mingguan ya. Tapi macam hari ini di bahagian hal ehwal akademik sendiri di UiTM Selamat kami ada majlis sumbangan ya kepada insan-insan terpilih lah ya untuk menyambut hari raya. Jadi mungkin tak ramai yang dapat menyertai, tapi walau bagaimanapun kita jangan rasa kecewa kerana benda ni ataupun program ini dirakam ya dan boleh ditonton kemudian. Baiklah para hadirin hadirat sekalian, sebagaimana yang kita semua sedia maklum, program Read the Book Start the Talk ini merupakan satu program mingguan anjuran bersama-sama Mitasa dan Pewarni UiTM. Tuan-tuan dan puan-puan, di antara objektif program ini ialah membudayakan program ilmiah berteraskan pembudayaan galakan membaca. Menjadi pusat kecemerlangan bagi program-program pembudayaan ilmu. Ya. Dan program yang sebegini biasanya kita akan ada kita punya perhatian sebenarnya. Suka juga diingatkan bahawa maklumat yang disampaikan dalam program ini adalah bagi tujuan pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendirian rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Baiklah. Selama insyaAllah 1 jam ke hadapan, saya Zaitina Tamulia binti Haji Ilyas selaku moderator program ini akan bersama-sama anda untuk mendengar dan menghayati kupasan buku dari penceramah jemputan kita. Ya, moga lancarlah lisan kita, moga bermanfaat tutur bicara kita, moga jadi jariah kalau dimanfaatkan oleh orang bila kita mengongsikannya. InsyaAllah ya. Saya rasa dalam program ni kita tak perlu terlalu macam rasmi sangat Puan Nani. Rasanya Puan Nani pun selesa kot kalau kita seolahnya bersembang. Boleh Puan Nani? Ya boleh Puan Teti, tak ada masalah. Apapun saya nak ucapkan selamat datang jugalah kepada Dr. Tahira ya, Afiq, Dr. Muhammad Rilizam, Dr. Siti Afika. Dr. Siti Afika kenal saya hari tu kita sembang. Okay, Dr. Syamsatuna dan Puan Siti ya, kenal Okay, sebelum ni kita sembang kat WhatsApp kan. Okay, hari ni kita berpandang-pandangan lah Okay, baiklah hadirin semua, rakan-rakan yang dikasihi sekalian. Saya tak nak cakap seorang ya. Saya ingin menjemput penceramah kita untuk memperkenalkan diri beliau. Ya, bukan saya tak boleh kenalkan, tapi nanti penceramah dia rasa gugup. Dalam berkomunikasi begini biasanya kita akan warm up Puan Nani. Okey Puan Nani, dipersilakan Puan Nani. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusnani binti Muhammad Khalid, merupakan pensyarah matematik, Fakulti Sains Komputer dan Matematik di UiTM Selamat. Tahun ini merupakan tahun ke-6 saya di UiTM Johor dan saya merupakan produk UiTM, maksudnya daripada diploma, degree dengan master, semuanya UiTM. Dan yang terakhir, tak cakap panjang lah yang terakhir saya sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak. 2 lelaki, 1 perempuan. Itu saja. Okey, sangat ringkas Pengenalan yang sangat ringkas ialah kita semua sebenarnya saling mengenali
Ya, cuma mungkin ada selepas ini penonton-penonton yang belum kenal dengan kita punya penceramah jemputan pada petang ini, bolehlah kenal dengan beliau. Baik. Untuk hari ini, saya dimaklumkan Puan Nani akan mengupas satu buku, judulnya Tiga Tanah Suci. Ya. Ditulis oleh Muhammad Isa Selamat dan penerbitnya adalah Al-Falah, penerbitan Al-Falah. Baik, saya bacakan sedikit sinopsisnya sebelum kita terkejut sebab saya rasa sangat sesuai buku ni dibawa untuk hari ini, untuk dikupas pada hari ini kerana ini adalah bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan yang mulia, kita mendekatkan diri kita dengan segala urusan ataupun hal-hal keagamaan, dan ini sebenarnya sedikit sebanyak boleh mendorong kepada penonton dan pendengar untuk mungkin mendapatkan buku ini nantilah ya. Baik, sedikit sinopsisnya. Tanah suci atau Ardul Muqaddas bermakna tanah haram atau kota haram, ya. Menggambarkan bahawa ada perkara tertentu yang halal dilakukan di tempat lain tetapi haram dilakukan di kota tersebut. Tanah suci Makkah dan Madinah disebut juga dengan Haramain. Merupakan dua tanah suci memiliki keistimewaan anugerah daripada Allah. Begitu juga Baitul Maqdis, merupakan tanah bertuah kerana telah banyak dikunjungi para nabi dan tempat Isra' Rasulullah SAW. Makkah merupakan tempat yang paling dicintai Allah di muka bumi kerana di situlah berdirinya Kaabah dan menjadi kiblat seluruh umat Islam. Begitu juga dengan Madinah, menjadi tempat yang mulia kerana menjadi tempat penghijrahan baginda dan di dalam buminya tersimpan jasad insan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tiga tanah suci Makkah, Madinah dan Baitul Maqdis ini merupakan tempat yang paling mulia di permukaan bumi. Perlu dikunjungi oleh setiap umat Islam dalam memperolehi keberkatan dan nampak? Itu adalah sinopsisnya. Saya baru baca je, saya dah rasa teruja dan rasa seram-seram sikit sebab kadang-kadang kita agak jauh lah daripada tempat ni. Bila kita kata kita susah nak ke sana, mungkin kita rasa nantilah kita ambil tahu tentang tiga tanah suci ini. Jadi di sini hari ini kita bertuah lah sebab Puan Rusnani telah memilih tajuk ini untuk dikongsikan bersama dan sedikit sebanyak mengupas apakah yang terkandung dalam buku ini. Baik ya. Tapi sebelum itu Puan Nani saya ada soalan lah ya untuk tanya. Kalau kita lihat banyak bahan bacaan yang boleh kita dapati di pasaran pada masa ni. Juga pelbagai genre lah yang diterbitkan oleh pihak-pihak penerbit. Tapi apakah sebenarnya yang mendorong Puan Nani untuk memilih buku tiga tanah suci ini sebagai bahan bacaan untuk dikupas pada petang ini? Adakah kerana judulnya atau isu yang dibawa atau mungkin covernya atau saiz-nya? Boleh sila kongsikan Puan Nani? Okey, terima kasih Puan Zeti. Okey, sebenarnya buku ni milik suami saya. Okey, kecil je buku dia. Dia memang suka buku sejarah Islam dan juga politik lah, macam-macam buku ada. Tapi saya tertarik dengan buku ini sebab saiznya dan juga saya suka cerita mengenai kisah-kisah zaman Nabi. Zaman Nabi, tak kisah apa pun. Tapi yang saya suka ialah bila orang bercerita. Saya mendengar cerita orang. Tapi kenapa tidak hari ini saya bercerita pula kepada yang hadir pada hari ini apa yang saya baca sebab saya tertarik juga Mekah, Madinah dan Baitul Maqdis. Saya tertarik pada tiga tempat ini. Sebab tu saya memilih buku ini. Itu saja. Okey, memang minat lah genre yang begini Puan Nani Dia agak berat lah cerita begini agak berat, tapi kalau kalau kita minat mesti kita boleh habis lah, boleh khatam. Bagi orang yang suka benda atau bahan bacaan yang ringan, dia mungkin akan fikir 2-3 kali lah, tapi mungkin dengan kaedah ataupun cara Puan Nani bercerita tentang buku ni, saya rasa mesti insyaAllah lepas ni ramai lah yang akan mencari Okey. Ada juga masuk pertandingan pengesahan Nabi waktu. Oh ya, betul, saya ingat lagi. Menang kan? Menang. Alhamdulillah, baguslah Puan Nani. Itu dia punya hasil Puan Nani daripada hasil bacaan kan? Alhamdulillah. Puas pun saya hasil baca. Dan Tahniah. Baiklah, soalan kedua ini kita tak banyak soalan. Saya limit-limitkan je sebab saya tak sabar sebenarnya nak dengar yang Puan Nani punya kupasan
Tapi ada sikit lagi saya nak tanya. Kalau kita baca tentang sinopsis tadi buku ni, dia mengenengahkan 3 tanah suci iaitu Baitul Maqdis, Madinah dan Makkah. Jadi untuk petang ni, adakah Puan Nani akan mengupas ketiga-tiga tanah suci ini atau Puan Nani ambil salah satu sahaja yang mungkin lebih menarik minat Puan Nani untuk menceritakan atau bercerita kepada kita? Okey, petang ini saya akan tidaklah mengupas satu sajalah saya memilih tajuk Mekah, tapi tidak secara keseluruhan, hanya sebahagian daripada cerita Mekah itu sendiri. Apa yang berlaku di Mekah, sedikit saja. Okey. Terima kasih. Jadi saya dengar Puan Nani ada menyediakan paparan slide So kita rasa itu lebih berkesan lah kalau kita dengar, kita tengok dia visual lah senang kata jadi saya rasa saya boleh serahkan pada Puan Nani untuk paparan slide seterusnya. Silakan Puan Nani. Okay, terima kasih Puan Zeti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya dah perkenalkan diri saya. Ya, saya buka slide. Semua orang boleh nampak ke slide? Boleh nampak Nani. Nampak pula. Okey. Terima kasih kepada terima kasih. Okay, terima kasih kepada Puan Wani dan Mutasa kerana memberi peluang kepada saya untuk program pada petang ini iaitu Read the Book, Start the Talk. Okey, kalau tengok pada buku ini, semua dah tahu tajuk ni adalah Sejarah dan Keutamaan 3 Tanah Suci dan penulis ni adalah Muhammad Izzah Selamat. Dan tadi pun Puan Zeti telah bercerita tentang sedikit sinopsis tentang buku ini. Okey, bila kita tengok 3 Tanah Suci, kita terus nampak depan muka surat lagi kita dah tahu. 3 Tanah Suci itu ialah Mekah, Madinah dan juga Baitul Maqdis. So Mekah tempat, apa spesialnya Mekah ni ialah dia tempat letaknya Kaabah, kiblat seluruh umat Islam. Maknanya semua umat Islam pelosok dunia menghadap ke arah kiblat yang sama. Itu spesialnya Mekah. Okey, yang kedua Madinah. Madinah ni dia istimewa kerana dia merupakan tempat penghijrahan Nabi Muhammad dan tempat letaknya makam baginda. Walaupun Nabi dilahirkan di Mekah, tetapi selepas dia dihalau oleh pihak Quraisy, dia terus menetap di Madinah dan wafat di situ. Okey, yang ketiga ialah Baitul Maqdis, iaitu tanah bertuah yang dikunjungi oleh para nabi dan tempat berlakunya Isra Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan saya tahu semua orang tahu tentang perkara Isra dan Mi'raj. So perkara Isra berlaku di Baitul Maqdis. Okey, dan pada hari ini saya hanya mengupas satu sahaja isu, iaitu berkenaan dengan kota suci Mekah. Daripada 3 tu saya pilih satu je lah kalau nak cerita semua tu saya rasa tak cukup sejam. Okey. Alright, kota suci Mekah atau tanah suci Mekah, nama dalam bahasa Arab dia ialah Ardul Muqaddas ataupun kalau orang Arab dia memanggil Al-Haram. Al-Haram tu dia merujuk kepada Mekah dan Madinah. Okey, kenapa dinamakan Al-Haram? Al-Haram ni bermaksud ada sesetengah perkara yang halal dilakukan di tempat lain tetapi haram dilakukan di Mekah ataupun di Madinah. Itu sebab namanya Al-Haram. Okey, perkara-perkara yang haram dilakukan di tanah haram seperti memburu binatang, kecuali binatang itu yang berbahaya. Okey, memotong pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhan. Okey, tidak boleh membawa keluar tanah atau batu-batu kota suci. Okey, tanah dan batu-batu tak boleh bawa keluar daripada kota suci kecuali air zam-zam. Kita boleh bawa keluar daripada kota suci. Okey, yang keempat adalah orang kafir tidak dibenarkan masuk sama ada untuk mukim atau lalu saja. Tak boleh berhenti seketika, tak boleh. Itu haram ataupun kalau ada orang Islam yang membawa orang kafir ke kawasan tanah haram, orang Islam tu akan menanggung dosa. Yang seterusnya haram menguburkan mayat orang kafir. Okey, sah-sahlah bila dah tak boleh masuk, nak kuburkan apatah lagi haram dan yang seterusnya adalah haram membuang air Mekah dengan menghadap kiblat. Tidak dibenarkan menghadap kiblat. Maksudnya kena berpaling ke arah kiblat. Okey,
Ini adalah Mekah, gambar Mekah. Ini adalah gambar yang terbaru setelah berlaku di COVID-19. Kalau kita tengok, sedih walaupun sebab Mekah ni adalah tempat kunjungan seluruh pelosok umat. Kalau kita tengok, kalau dulu kita tengok macam semut, ramainya umat. Tapi sekarang ni, ni bila ada penjarakan sosial, saya sendiri pun sedih sebab saya belum lagi berkesempatan untuk ke sana. Walaupun ada plan lah, maksudnya dalam tahun-tahun COVID yang telah berlaku ni saya ada plan nak pergi, tapi bila tak sampai ke sana agak sedih lah. Tengok gambar ni pun sedih sebab Baitullah ni adalah rumah Allah. Semua orang nak menginginkannya kerana dia adalah rukun Islam. Tapi tak apalah, mungkin ada hikmahnya kenapa saya tak sampai ke sana lagi. Okey, seterusnya kita pergi kepada makna perkataan Mekah. Mekah dulu dia ada setengah ulama mengata dia berasal dari perkataan bakah iaitu menangis. Okey, dalam surah Al-Imran Allah berfirman yang bermaksud sesungguhnya rumah yang mula-mula dibina untuk tempat ibadah manusia iaitu Baitullah di Bakah iaitu Mekah. Tetapi orang Arab dia suka bercakap, dia suka tukar. Bila pakai perkataan Bakah, orang Arab lebih suka mengubah sebutan dengan perkataan yang hampir sama. Jadi mereka lebih suka menyebut perkataan Makkah daripada Bakah. Okey, maksud Bakah ni menangis. Menangis ni maksudnya kalau kat bawah tengok point saya, kota Mekah menangiskan setiap orang yang datang ke sana. Tak kisah apa jawatan dia, apa pangkatnya, setibanya di Mekah melihatkan keadaan Kaabah, semua orang akan menangis. Orang yang hati keras ke, orang yang sombong, yang bongkak, bila sampai di ke tanah haram, dia akan menangis. Menangis kerana mengingatkan dosa-dosa yang ada ataupun menangis melihat kebesaran Allah. Sebab itu namanya adalah Bakah. Bakah tu menangis, tak kisah. Sebab saya tahu bila orang pergi ke sana, bila saya dengar kawan saya bercerita pergi ke Mekah, perkara pertama bila dia lihat Kaabah ialah dia menangis seolah-olah dia tu anak kecil. Menangis seolah-olah bagai anak kecil. Menangis sebab tak percaya satu dah sampai ke rumah Allah. Lepas tu mengingatkan dosa yang kita lakukan, terlalu banyak dosa, kekuasaan Allah. Sebab Mekah tu adalah satu kawasan tanah suci yang orang teringin untuk pergi ke sana. Okey, nama-nama lain ada disebut dalam Al-Quran iaitu Mekah, Ummul Qura, Al-Baladul Amin, Bakah. Yang ni kita boleh, yang ni tuan-tuan dan puan-puan boleh cek, boleh lihat sendiri ya di surah yang saya telah terpilihkan di situ. Okey, asal usul kota Mekah, dia adalah merupakan lembah yang tidak berpenghuni, tak ada air, tak ada pokok yang buah. Langsung dia adalah macam padang, jarak padang tertutup. Okey, setelah Nabi Ibrahim, ceritanya bermula dengan Nabi Ibrahim lah ya. Setelah Nabi Ibrahim dihalau dari Iraq, kenapa dia halau? Kerana ayahnya seorang pembuat patung berhala. Jadi dia tidak menyokong perbuatan ayah dia, jadi dia dihalau. Dia dihalau daripada Iraq. Kemudian Nabi Ibrahim pindah randah, berpindah ke Palestin, kemudian teruskan perjalanan ke Mesir, ke Kanaan, ke Jordan dan akhirnya sampailah di Mekah, di lembah yang tak ada penghuni langsung. Kemudian pada masa itu Nabi Ibrahim datang ni bersama dengan isterinya Hajar dan anaknya Ismail. Okey, dan beliau membekalkan sedikit kurma dan air kepada anaknya dan isterinya. Kemudian Nabi Ibrahim mula untuk meninggalkan isteri dan anaknya di situ dan dia ingin pulang kembali ke Syam. Okey. Bertanya isterinya, ke mana tuan hamba hendak pergi? Adakah tuan hamba akan meninggalkan kami berdua di tempat yang sepi ini? Sedangkan di sini tak ada seorang manusia pun. Tak ada air dan tak ada makanan. Hajar risau kerana yang tinggal hanyalah sedikit kurma dan sedikit air sahaja. Macam mana mereka nak hidup kan? Okay. Pada masa itu Nabi Ibrahim tidak menghiraukan. Okay, dia teruskan perjalanan. Hajar mengejar, dia tanya, kenapa tuan hamba nak pergi? Dan sampai satu saat Hajar bertanya, adakah Allah Ta'ala telah memerintahkan tuan agar berbuat demikian?
Maka Nabi Ibrahim jawab, ya Allah telah menyuruhku buat demikian. Maka dengan pasrah Hajar berkata, kalau begitu tidak mengapalah, Allah tidak akan mensisihkan kami. Daripada situ Hajar pasrah, okey, dan Nabi Ibrahim teruskan perjalanan. Dia sampai satu sampai di pergunungan, dia pun berhenti dan berdoa kepada Allah agar anak dan isterinya diberi perlindungan. Kisah ini dirakamkan dalam Al-Quran, okey, di surah Ibrahim ayat 37 yang bermaksud, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati manusia condong kepada mereka, maksudnya mendirikan solat, dan berikanlah mereka rezeki mereka daripada buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Itu adalah doa Nabi Ibrahim kepada Allah selepas beliau meninggalkan anak dan isterinya di lembah yang sunyi. Kita tengok lembah sunyi, kalau kita pun kita takut, tak ada orang dekat situ. Tetapi dengan rahmat Allah, Hajar dan anaknya dapat hidup dan memperolehi air daripada mata air yang banyak, terpancut dari dalam tanah. Okey, ada sesetengah orang yang lalu lalang pada ketika itu melihatkan tempat itu ada air, maka dia meminta kebenaran Hajar untuk mengambil airnya, dan Hajar membenarkan. Air kemudian dibalaskan dengan makanan. Dengan itu Hajar pun ada makanan dan ada air. Sebab itulah diorang boleh hidup di kawasan yang sekarang bukan lagi gurun lah, bukan lagi lembah yang tidak berpenghuni. Dan kemudian ada satu bangsa namanya bangsa Jurhum, kemudian tinggal di situ kerana kemudahan air di situ. Makin lama makin ramai, makin banyak kemah didirikan di sekitar tempat Hajar dan Ismail itu. Maksudnya dekat sini makin lama Mekah itu daripada lembah yang tak ada apa-apa menjadi satu kawasan yang ramai penduduknya. Okay? Dan setelah dewasa juga Ismail berkahwin dengan wanita berketurunan Jurhum dan menyebabkan Mekah semakin berkembang. Penduduk di Mekah semakin berkembang. Okey. Saya tak cerita semua secara detail. Dia ada macam-macam dia punya suku kaum. Saya tak menyentuh sebab terlalu berat untuk anda dengar petang ni. So saya cerita yang basic saja. Okay. Kita tengok pada keistimewaan kota suci Mekah. Istimewanya Mekah yang pertama ialah dia adalah kota paling mulia dan dicintai Allah. Okey, sabda Rasulullah SAW, hadis riwayat Ahmad dan Tirmizi mengatakan, demi Allah, kamu iaitu kota Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah. Sekiranya aku tidak dihalau keluar, nescaya aku tidak akan keluar daripada-Mu. Tadi saya ada sebut kenapa Nabi dihalau daripada kota Mekah. Okey, yang kedua adalah kota kecintaan Rasulullah. Sabda Nabi, alangkah cantiknya engkau wahai negeri dan alangkah cintanya aku kepadamu. Kalaulah kamu tidak menghalauku keluar dari kamu, aku tidak akan tinggal di negeri lain. Nabi nampak dekat sini, Nabi seakan kesal dia dihalau daripada Mekah. Tapi dia tidak. Nabi seorang maksum. Dia bukan kesal lah. Dia macam kalaulah tidak dihalau, dia akan tinggal di situ. Tapi bila dihalau, dia berpindah ke Madinah. Madinah still merupakan tanah suci juga, salah satu tanah suci. Okey, istimewanya Makkah yang ketiga ialah rezeki penduduk Mekah terjamin. Doa Nabi Ibrahim kepada Allah dirakamkan dalam Al-Quran iaitu surah Al-Baqarah ayat 106. Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari kemudian. Memohon kepada Allah memberi rezeki kepada penduduk-penduduk di situ yang beriman. Okay. Dan orang-orang yang kafir pun akan aku beri kesenangan buat sementara. Allah berfirman dan orang-orang kafir pun aku akan beri kesenangan buat sementara. Kemudian aku paksa dia menjalani seksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Okey, dekat sini Allah bertindak sebagai Allah adil. Allah adil. Dia memberikan rezeki kepada orang kafir. Tak kisah kepada orang beriman atau orang kafir, dua-dua mendapat rezeki yang sama. Sebab di Mekah dulu ada manusia yang jahil, yang
yang sembah berhala, tapi Allah tetap bagi. Kalau kita zaman sekarang ni pun rezeki Allah bagi sama ada orang beriman ataupun tidak beriman. Tetapi orang yang tidak beriman tu dia akan menerima balasan nanti di akhirat kelak. Dekat dalam buku ni pun dia ada kata Allah berlaku adil, sama ada yang beriman atau yang kafir, semua akan memperoleh makanan dan keperluan hidup setelah beratus macam itulah. Semua orang adalah Allah akan berikan rezeki kepada semua orang. Istimewanya Mekah yang seterusnya adalah jaminan keamanan untuk penduduk Mekah. Dalam surah Al-Ankabut ayat 67, maksudnya apakah mereka ini tidak mempelihara bahawa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah yang aman, sedang manusia di sekitar saling rompak-merompak. Maka mengapa masih percaya kepada yang batil dan ingkar kepada nikmat Allah? Dah dijamin penduduk Mekah keamanan. Kalau saya dengar cerita, kalau waktu hari Jumaat mereka tutup macam tu je kedai mereka. Tak ada kecurian, tak ada rompakan berlaku pun di Mekah. Yang kelima, kelebihan beribadah di kota Mekah, pahala ibadah adalah berlipatkan ganda. Sabda Rasulullah, ini berkenaan dengan Ramadan lah. Satu Ramadan di Mekah lebih utama dari 1000 Ramadan di tempat selain ini. Maksudnya bukan sahaja di waktu bulan Ramadan, bulan-bulan lain pun pahala ibadah adalah berlipatkan ganda. Istimewanya Mekah dan tak dapat di tempat lain. Selanjutnya saya pergi kepada tempat bersejarah di Mekah. Ada 10 tempat bersejarah. Yang pertama, ini adalah sejarah-sejarah yang berlakunya, ada kisah sebaliknya lah. Yang pertama adalah rumah Siti Khadijah. Rumah Siti Khadijah. Di mana di rumah Siti Khadijah ini berlaku peristiwa di mana malaikat Jibril datang berulang-alik menyampaikan wahyu kepada Nabi. Ada kisah yang pertama kali Nabi menerima wahyu di gua kan. Yang kedua, dia menerima wahyu di rumahnya. Waktu tu di rumah di rumah Siti Khadijah. Ada disebut dalam buku ni, sejarah juga mencatat bahawa wahyu kedua turun kepada Rasulullah ketika baginda sedang berselimut di atas katil di dalam rumah, dan Khadijah pula lah yang menyelimuti baginda yang ketakutan. Nabi takut waktu menerima wahyu di awal penerimaan wahyu. Nabi takut, menggigil dia kedatangan Jibril waktu tu, dia menggigil ketakutan, dan Khadijah lah yang menyelimuti baginda. Yang kedua adalah perkampungan Bani Hashim. Nabi dan kaum kerabat telah dipulau oleh kafir Quraisy dan sekatan ekonomi dikenakan selama 30 tahun. Perkampungan Bani Hashim ni terletaknya Nabi dan kaum kerabat. Sewaktu sekatan ekonomi itu, semua kaum Quraisy mengepung kawasan perkampungan Bani Hashim, menyebabkan mereka tidak keluar, dan ada yang mati kebuluran pada ketika itu. Ada yang makan tali, ada yang makan kayu waktu ketika itu, sebab dia kena sekatan ekonomi pada waktu itu. Seterusnya perkuburan Mailah. Tanah perkuburan isi Nabi dan sebagian besar keluarga Bani Hashim. Bani Hashim adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi perkuburan ini terletaknya isteri baginda, iaitu Khadijah, Siti Khadijah, dan juga keluarganya yang lain. Tempat bersejarah yang seterusnya adalah Darul Arqam. Darul Arqam ni merupakan rumah sahabat Nabi, iaitu Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi. Dia merupakan markas penyebaran Islam secara sulit. Waktu zaman Nabi tu, Arqam ni adalah orang ke-12 yang masuk Islam. Dia willing untuk memberi, dia willing untuk memberi rumah dia untuk dijadikan markas. Di situlah Nabi menyampaikan Islam, menyampaikan wahyu daripada Allah secara sulit, dan di situ juga tempat Sayyidina Umar memeluk agama Islam. Seterusnya tempat bersejarah kelima adalah Mina. Mina adalah tempat Nabi Ibrahim melontar syaitan ketika
akan melaksanakan perintah Allah menyembelih anaknya Ismail kan. Nabi Ibrahim pernah mendapat perintah Allah untuk menyembelih anaknya. So waktu itu peristiwa itu berlaku di Mina. Okey, seterusnya tempat bersejarah Kaabah. Kaabah adalah rumah pertama yang dibina untuk dijadikan tempat beribadah. Okey, diceritakan yang Kaabah ni dibina mula-mula sekali dibina oleh malaikat. Pertama sekali tempat Kaabah itu dibina oleh malaikat dan kemudian baru start dengan Nabi Ibrahim dan seterusnya. Okey. Yang seterusnya adalah negeri kelahiran Rasulullah. Kita tahu Nabi dilahirkan pada 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Itulah, tapi di situ Nabi dilahirkan di Mekah, tapi Nabi wafat di tempat lain. Okay. Seterusnya adalah Gua Hira. Okey, tempat Nabi menerima wahyu pertama dan diangkat sebagai Rasul. So Gua Hira tempat pertama Nabi mendapat wahyu yang pertama. Dan sebenarnya waktu baginda mendapat wahyu itu, sebenarnya dia telah diangkat sebagai Rasul. Tapi Nabi tak tahu lagi dah yang dia telah diangkat sebagai Rasul. Okey, yang seterusnya adalah Gua Sur. Tempat persembunyian Nabi dan Abu Bakar semasa berhijrah ke Madinah. Yalah, semasa peperangan dia nak berhijrah, dihalau kan. Dia nak berhijrah ke Madinah, dia bersembunyi di Gua Sur. Dan seterusnya adalah Padang Arafah. Okay, Padang Arafah adalah tempat Nabi menyampaikan khutbah ketika mengerjakan Haji Wida dan juga tempat terakhir Nabi menerima wahyu. Ianya berlaku di Padang Arafah. Okey. Mari kita tengok kisah tentang Padang Arafah. Okey, Padang Arafah merupakan tempat wahyu terakhir, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat 3. Pada hari ini adalah wahyu terakhir yang Nabi terima. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan aku telah reda Islam itu menjadi agamamu. Maka sempurnalah wahyu daripada Allah pada ketika itu. Okey. Arafah ini bererti mengetahui. Maksudnya tahu, mengetahui. Okey, sejarah. Okey, selepas ini saya akan ceritakan sejarah Arafah. Di Arafah juga sejarah ada dua sejarah lah. Yang pertama pertemuan semula Adam dan Hawa setelah terpisah di dunia selama 40 tahun kerana tipu daya iblis. Jadi kita tahu disebabkan ingkar perintah Allah dan kerana tipu daya iblis, Adam dan Hawa dicampakkan di dua kawasan berbeza dan kemudian disatukan di Padang Arafah, dekat situ di Padang Arafah. Yang kedua adalah berkenaan dengan sejarah Arafah yang ada kaitan dengan peristiwa Nabi Ibrahim yang memohon kepada Allah agar ditunjukkan cara mengerjakan haji. Kebanyakan buku 3 Tanah Suci ni, dia menceritakan kalau berkenaan dengan Mekah, banyak diceritakan tentang Nabi Ibrahim. Kerana Nabi Ibrahim ni dalam buku ni dia seperti orang yang mula-mula maksudnya mula-mula yang mencetuskan ibadah-ibadah haji tu. Perkara-perkara yang dilakukan oleh beliau dan juga isteri termasuk dalam rukun, termasuk dalam ibadah haji tu. Nanti saya cerita kat belakang sikit. Okey. Padang Arafah tadi Nabi Ibrahim memohon kepada Allah untuk menunjukkan cara mengerjakan haji, maka Allah mengutuskan malaikat Jibril untuk membantu dalam membimbing Nabi Ibrahim. Okey, Jibril memimpin tangan Ibrahim berjalan menuju Mina pada ketika itu dan setibanya di Jamratul Aqabah, terlihat iblis berselindung di bawah pokok, maka dengan itu Jibril berkata, bertakbirlah dan lempar iblis itu. Dia kata kepada Nabi Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim pun melontar. Kemudian berjalan lagi, setiba di Jamratul Wusta nampak juga lagi iblis menghalang perjalanan mereka. Jadi dilempar lagi, bertakbirlah dan lemparlah iblis itu. Maka di situlah sejarah melontar wujud apabila kisah yang berlaku antara Nabi Ibrahim dan juga Jibril sewaktu perjalanan mereka nak ke Mina.
Jadi itulah sejarah melontar Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta dan Jamratul Ula. Itu yang berlaku. Daripada sejarah itu, itulah yang terjadinya ibadah haji tu. Ada salah satu ibadah haji. Kemudian Jibril membawa Ibrahim menuju Muzdalifah dan kemudian akhirnya ke Arafah. Setibanya di Arafah, malaikat Jibril bertanya, sekarang engkau tahu tu ada Arab bermakna Arafah, cara-cara ibadah yang aku tunjukkan kepadamu? Nabi Ibrahim menjawab, ya. Sekarang engkau sudah kenal maknanya makna Arafah juga, ibadah-ibadah yang aku tunjukkan kepadamu? Maka jawab Nabi Ibrahim, ya, na'am. Kalau demikian, mulailah engkau panggil manusia agar mengerjakan haji. Kata malaikat Jibril. Bagaimana cara aku akan memanggil mereka? Bertanyalah Nabi Ibrahim, maka malaikat menjawab, katakanlah wahai sekalian manusia, sambutlah seruan Tuhan kamu. Serukanlah panggilan itu sebanyak 3 kali. Maka itu yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim berseru memanggil manusia sebanyak 3 kali dan seruannya disambut. Seruanmu telah hamba dengar, ya Allah, dan hamba segera melakukannya. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Ini yang maksudnya pada ketika itu seruannya disambut oleh umat Islam pada ketika itu. Dan mereka mengerjakan haji dan dengan lafaz labbaik Allah, maka labbaik Allahumma labbaik, maka sempurnalah haji mereka. Dan habis dah. Dan cerita yang terakhir, berkenaan dengan Telaga Zamzam. Saya tak cerita secara detail sebab kita tak nak membeban, sebab kes saja adalah berat. Jadi saya cerita yang basic saja. Seterusnya, tidak sah kalau kita bercerita tentang Mekah, kita tidak sambutkan dengan cerita, kita tidak bercerita tentang Telaga Zamzam. Ataupun perigi Zamzam. Telaga Zamzam atau perigi Zamzam, dia merupakan anugerah Allah punyaan kepada Nabi Ismail semasa masih bayi. Air yang dikenali di serata dunia. Kebanyakan mereka telah meminumnya walaupun belum sampai ke Mekah. Macam saya belum sampai ke Mekah. Tapi air Zamzam saya dah minum sejak saya kecil lagi. Itu adalah daripada orang, daripada jiran yang pergi ke Mekah bagi air. Maksudnya walaupun air itu di sana jauh, tapi dia dah bertebaran di seluruh pelosok bumi. Air Zamzam itu dah bertebaran, ya. Air ini tidak akan pernah habis walau seramai mana menggunakannya. Air Zamzam, air yang tak akan pernah habis. Inilah kisah yang berlaku tadi, yang bila kata Nabi pada tempat Siti Hajar dan Ismail tu air keluar daripada tanah air. Air yang keluar daripada tanah air itu adalah sebenarnya air Zamzam. Air Zamzam ni merupakan air yang paling baik di muka bumi ini. Ini ada Nabi telah Nabi dalam hadisnya mengatakan, sebaik-baik air di muka bumi ini adalah air Zamzam, dan seburuk-buruk air di muka bumi ini adalah air Barhut. Air Zamzam adalah air yang sebaik-baik dan air yang seburuk-buruk adalah Barhut. Air Barhut ni adalah air yang digali. Dia macam satu kawasan lombongan. Air itu digali oleh digali oleh syaitan. Kawasan itu digali oleh syaitan. Maksudnya adalah air yang seburuk-buruk di muka bumi Allah. Air Barhut. Seterusnya, air Zamzam, air yang boleh menghilangkan dahaga, mengenyangkan dan menyembuhkan pelbagai penyakit. Ini disebut dalam hadis Nabi, air Zamzam itu mujarab bagi setiap maksud diminumnya. Setiap maksud diminumnya maksudnya kalau kita minum sebab kita dahaga, maka hilanglah dahaga kita. Kalau kita minum sebab kita ada rasa lapar, maka kenyanglah kita. Kalau kita minum sebab ingin menyembuhkan segala penyakit, insya-Allah sembuhlah penyakit kita. Itu maksud sabda Nabi itu. Sejarah Telaga Zamzam.
dia adalah sejarah kisah Hajar dan anaknya Ismail bin Ibrahim, di mana suami Hajar iaitu Nabi Ibrahim telah meninggalkan Hajar dan anaknya dengan sedikit kurma dan air. Okey. Sampai satu masa kurma dan air pun habis. Jadi Ismail menangis kehausan. Apa yang berlaku ialah Hajar berlari anak ke sana ke sini mencari air dan meninggalkan anaknya berseorangan sebab tadi saya ada mention Mekah merupakan kawasan yang lembah yang kosong, tak ada orang pun. Jadi dia tinggalkan anak dia berlari ke sana ke sini mencari air. Dan akhirnya tiba-tiba Hajar melihat ada air memancur dari dalam tanah yang berhampiran dengan tempat Ismail dibaringkan. Maka pada ketika itu Hajar excited lah, dia seronok, dia berusaha untuk mengumpul dengan berkata Zumi yang bermaksud berkumpul. Maka di situlah tercipta nama Zamzam. Okey, Zumi. Daripada situ dan daripada kisah Hajar berlari anak mencari air itu, maka tempat lari anak Hajar mencari air daripada Safa ke Marwah yang sekarang ni dijadikan tempat sa'i. Yang dijadikan ibadah sa'i ibadah sa'i iaitu berjalan daripada Safa ke Marwah. Banyak kisah-kisah di sini, kisah-kisah antara kisah Hajar, Ismail dan Ibrahim menjadi salah satu ibadah semasa mengerjakan ibadah haji. Contohnya inilah, okey. Dan air Zamzam pernah lenyap selama 500 tahun. Okey, ada satu kaum Khuza'ah ingin menetap di Kaabah kerana dia nak mendapatkan air yang berkualiti iaitu air Zamzam. Namun bangsa Jurhum, bangsa yang mula-mula datang ke Mekah, okey, bangsa Jurhum tidak membenarkannya. Okey, salah seorang dia tak membenarkanlah, jadi dia kena fikir apa cara dia tak nak memberi kaum Khuza'ah tu duduk dekat Mekah. Jadi seorang bangsa Jurhum namanya Mudhah senyap-senyap mengorek telaga Zamzam pada ketika itu, menyumbat segala harta Kaabah. Dia pergi Kaabah, dia ambil harta di Kaabah seperti ketulan emas, pedang, dan dia timbulkan telaga tu. Dan pada keesokannya kaum Khuza'ah datang. Dia nak cari mana telaga Zamzam, tak jumpa mata air tu. Tapi dia tengok semua kawasan sama, macam tak ada perubahan kan. Jadi maka waktu ketika itu air Zamzam memang dah tertembus. Tak ada. Walau bagaimanapun kaum Khuza'ah tetap nak tinggal di sekitar Kaabah dan juga menguasai Mekah pada ketika itu. Jadinya kaum Khuza'ah berjaya menguasai Mekah selama 500 tahun dan selama 500 tahun itu juga Mekah tak ada air Zamzam. Dan sekiranya umat Islam mengerjakan ibadah haji di situ, kaum Khuza'ah ni pergi ke perigi, mencari perigi lain untuk ambil air dan bagi kepada jemaah. Macam tu sekali sebab dia nak kuasai Mekah ni selama 500 tahun tu dia sanggup pergi ambil air di perigi lain dan memberi kepada jemaah-jemaah. Okay, selepas 500 tinggal. Ada satu terdelete tu. Okey. Ni, kaum Khuza'ah tetap nak menetap di Kaabah kerana ingin mendapatkan air yang berkualiti. Sorry, yang ni bukan. Okey, setelah itu ni adalah Zamzam. Okey, tak apa. Setelah pergi Zamzam dipilih semula, ini kekal sehingga ke hari ini, iaitu banyak kisah sepanjang sejarahnya, iaitu pada tahun 223 Hijrah, perigi Zamzam runtuh dan mengeluarkan sedikit air. Okey, pernah berlaku kisah air Zamzam ni. Tapi sebelum tu, saya rasa saya terdelete satu slide. Tapi okey, selepas Khuza'ah ni, 500 ni, selama 500 tahun, seterusnya, selepas 500 tahun, Datuk Nabi Abdul Muttalib telah menguasai Mekah. Dia jadi pentadbir Mekah pada itu. Dia berusaha untuk mencari jalan di mana terletaknya air Zamzam, terletaknya punca air Zamzam tu.
Okey, dia berdoa. Setiap hari dia berdoa kepada Allah, tunjukkan dia di mana, dan satu ketika dia bermimpi yang air Zam-Zam tu terletak di tempat Nabi Ismail. Tempat Nabi Ismail, maka dia pun segera pergi ke sana dan mengorek tempat itu. Akhirnya dia berjumpa dengan Telaga Zam-Zam tu. Dia jumpa perigi Zam-Zam tu. Pada ketika itu anaknya baru seorang. Dia dengan anak dia korek dan jumpa Telaga Zam-Zam tu, dan dia jumpa juga harta-harta Kaabah, iaitu seperti emas dan semuanya. Emas tu dileburkan dan dia jadikan dia sebahagian daripada Kaabah. Selepas itu, selepas Abdul Muttalib menjumpai air Zam-Zam tu, air Zam-Zam itu kekal sehingga ke hari ini. Okey, setelah pergi Zam-Zam tu ini kekal sehingga ke hari ini. Tapi banyak kisah sepanjang sejarah dia. Yang pertama, pada tahun 223 Hijrah, pergi Zam-Zam runtuh dan mengeluarkan sedikit air. Pada tahun 297 Hijriah, perigi Zam-Zam melimpah keluar airnya mengakibatkan banjir di sekitar Kaabah, dan ramai jemaah haji terkorban kerana lemas. Okey, dan pada tahun 1020 Hijriah, dipasang jaring besi di sekitar perigi bagi mengelakkan perkara khurafat. Sebab pada ketika itu sesetengah orang percaya bahawa dalam perigi Zam-Zam tu ada pintu nak ke syurga katanya. Jadi dia percaya, dan ada yang cuba untuk terjun untuk bunuh diri. Sebab dia percaya bila dia masuk perigi Zam-Zam tu, diorang akan segera masuk ke syurga. Jadi pemerintah pada ketika itu memasang jaring pada sekitarnya. Okey. Dan keadaan perigi Zam-Zam pada masa kini, pada zaman sekarang, perigi Zam-Zam terletak di bawah tanah dan hanya pipe yang keluar. So kita tak pernah tengok pula perigi Zam-Zam sebab dia telah diletakkan di bawah tanah, dan setiap hari ratusan ribu liter air dari perigi Zam-Zam dikeluarkan untuk diminum oleh kaum muslimin. Air itu tidak akan pernah habis sepanjang zaman. Dan ia mempunyai molekul yang terbaik berbanding dengan air lain. Yang ni saya percaya semua orang tahu molekul air Zam-Zam adalah lebih baik daripada molekul air yang dibaca dengan ayat suci Al-Quran dan juga molekul air-air yang ada sedia ada. Itu saja cerita berkenaan dengan air Zam-Zam. Perigi Zam-Zam. Jadi itu saja perkongsian saya pada hari ini, tetapi saya akhiri saya punya perkongsian petang ini dengan sebabkan akhir topik saya ialah berkenaan Zam-Zam. So ini adalah doa yang ditulis oleh Nilofa. Walaupun Nilofa buat perangai kan, merentas sana sini, tapi saya suka kepada doanya kerana dia ada sebut berkenaan dengan air Zam-Zam. Okey, saya baca. Ya Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Perancang, berikan aku rezeki seluas langitmu, rezeki yang berkat, rezeki yang tak pernah putus-putus seperti air Zam-Zam, rezeki yang bertebaran di seluruh pelosok dunia seperti mana air Zam-Zammu bertebaran di seluruh pelosok dunia, rezeki yang membawa kepada kebaikan, rezeki yang membawa aku ke syurgamu, rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang menjangkau akal fikiran, rezeki yang boleh membantu aku untuk berdakwah di negara-negara Islam, membawa pendakwah-pendakwah ke seluruh dunia untuk berdakwah, rezeki yang boleh membawa aku ke dan seluruh keluargaku, sahabatku, guru-guru, kenalan aku ke syurgamu ya Allah. Okey, bila saya baca doa ni, saya rasa saya nak baca doa ni. Sebab ini adalah doa. Okey, kalau kita tengok ini selingan sikit lah. Kalau kita tengok Nilofa dia seorang yang berjaya. Apakah doa-doa dia? Kalau apakah mungkin doa ini adalah menyebabkan rezeki dia melimpah luar? Mungkin doa ini yang dibaca olehnya ataupun doa-doa lain Tapi saya tertarik dengan doa ini sebab kadang-kadang kita sendiri tidak juga nak membaca doa macam contohnya rezeki yang bertebaran di seluruh pelosok dunia seperti mana air Zam-Zam ni. Kadang-kadang kita tak terfikir pun untuk bercakap doa itu. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Saya bagi majlis ini kepada Puan Zeki. Terima kasih you all. Lagu Okey, terima kasih banyak Puan Nani atas perkongsian kupasan buku 3 Tanah Suci. Wah, memang hebat lah
saya rasa begitu tertarik dengan apa yang Puan Ani sharekan itu hanya sebahagian Kalau kita baca the whole book, saya rasa mesti lagi banyak info yang kita dapat. Ya, saya rasa macam apa macam seolahnya saya berada dalam kelas untuk mengulang kaji tentang Makkah. Kita belajar dulu Puan Ani kita belajar di sekolah agama lah. Di Johor ni ada sekolah agama dia. Maksudnya di sini segalanya di Mekah ni ataupun kita kata tiga tanah suci tadi ni, di situlah bermulanya segalanya tentang Islam. Ya, di mana di situlah tempat kelahiran Nabi, di situlah juga perkampungan Siti Khadijah, Bani Hashim Lepas tu Gua Hira, Gua Sur, Padang Arafah, Kaabah dan Telaga Zamzam. Dan juga sejarah bagaimana bermulanya ataupun macam mana kita diajar ataupun asal usul apa yang kita lakukan dalam ibadah haji. Sa'i tadi kita kata sa'i, melontar jumrah semua tu ada di dalam buku ini. Memang betul-betul hebatlah buku ni. Tahniah Puan Ani sebab dah memilih buku yang begitu baiklah. Saya kira lagi dalam bulan Ramadan ni alhamdulillah insya-Allah besar pahalanya Okey. Baiklah. Okey Puan Ani selain daripada apa yang Puan Ani sebut tadi dalam buku ni, boleh tak kalau saya tanya, mungkin ada pendapatan ataupun impak lain yang Puan Ani rasa boleh kita kongsikan pada petang ini berkaitan dengan buku ini ataupun isi buku ini? Okey, terima kasih Puan Zeti. Buku ni bukan sahaja sebuah karya yang menceritakan tentang tiga tanah suci. Sebenarnya seperti yang Puan Zeti dah sebutkan tadi itulah, dia menceritakan tentang kisah-kisah apa yang berlaku pada zaman dahulu, okey, yang hikmahnya kita nampak pada hari ini. Contohnya macam Siti Hajar tadi itulah yang berlari anak mencari air, yang dia kisah itu dibawa kepada haji iaitu sa'i daripada Safa ke Marwah, okey, dan juga walaupun pada zaman itu kita rasa Hajar bersusah mencari air dan orang yang pergi haji ataupun Mekah orang yang pergi ke Mekah melakukan perkara yang sama seperti Hajar. Daripada situ dia merasa syukur dan dia boleh merasa perkara yang sama apa yang dilakukan oleh Hajar untuk mencari air. Itu adalah hikmahnya. Kita maksudnya bersyukur. Kalau kita rasa kita ni susah, mungkin ada orang lagi susah dari kita. Itu yang saya nampaklah daripada buku ni. Ada banyak hikmah dia yang tersembunyi sebenarnya. Sama juga macam kita berpuasa Ramadan untuk kita merasa macam mana susahnya orang miskin tak makan Ni nak nyampai petang ni tak 3:30 pun gigil Alhamdulillah masih okey lagi. Boleh cakap sejam. Tapi dah dengar cerita Puan Ani ni leka pula saya. Saya lupa lah semakan ni. Buka apa tak tahu tadi Okey. Baik, seterusnya Puan Ani, katakan adalah penonton atau pendengar kita yang ingin mendapatkan buku ni, boleh tak Puan Ani advise di mana kita boleh dapatkan? Okey, buku ini milik suami saya biasalah. Saya sebenarnya tak suka membaca tau, tapi kalau ada buku yang dia suggest, dia kata ambil buku tu, saya pun bacalah. Buku ni dia beli tahun 2018. Dia tulis kat sini dekat Maidin Dasin. So kalau sesiapa nak, saya rasa dekat Shopee dah ada. Boleh cari tajuk dia Tiga Tanah Suci, Sejarah dan Keutamaan. Boleh dapatkan di Shopee ataupun di kedai-kedai buku. Masih ada lagi. Penerbit ni adalah Al-Falah. Promote. Betul. Ni kalau Al-Falah dengar ni kena minta sikit ni. Betul. Tak apalah, kita kira jari harga lain Puan Ani kita kira jari. Okey. Diam tak diam dah 1 jam juga kita bersama pada petang ni. Rasa tak puas pula saya. Sebab saya memang menarik lah. Ini pertama kali saya menyertai program ni sebenarnya. So saya dengar rakaman-rakaman lah tapi bukan secara live begini. Dan saya rasa dia sebenarnya satu program yang baik secara langsung yang boleh maknanya penceramah yang kita jemput ni memang dia akan mengisikan bahan bacaan tu. Kadang-kadang kita tak jumpa buku-buku ni. Kecuali bila ditunjukkan macam ni, macam yang lepas dengan Puan Tahirah dan Dr. Syamsatun saya dengar sebelum-sebelum ni memang sangat menarik dan buku-buku tu juga kita boleh jadikan salah satu, kita masuk dalam kita punya troli lah senang cakap Puan ni
Ni cakap pasal Shopee ke apa ni? Okey. Nampak macam biasa masuk troli. Dah masuk troli Okey, macam tu. Baik, saya rasa kita selalu sebut perkataan masa mencemburui kita. Bukan kita tak nak guna perkataan tu. Kita kena menepati masa. Jadi seorang penceramah yang baik dan seorang moderator yang baik, dia mesti menjaga masa supaya penonton tak lari, okey? Okey. Jadi apapun saya percaya dan yakin bahawa Puan Nani sendiri, semua barisan jawatankuasa dan penganjur Mitasa dan juga Puan Wani sangat berharap program sebegini dapat memberi impak yang baik ataupun memberi manfaat kepada sesiapa juga yang menontonnya atau mendengar dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan kita seharian dan ingin diberi pesanan bahawa sekiranya penonton atau pendengar ada idea-idea yang lebih baik untuk bukan lebih baiklah untuk penambahbaikan program ini, bolehlah dikemukakan kepada pihak penganjur. Saya nampak di situ korang kehadiran dah ada, bolehlah isi. Ya, jadi sebelum saya menutup majlis pada petang ini, saya ingin merakamkan jutaan tahniah kepada penganjur dan terima kasih kepada semua yang menyertai program pada petang ini, meluangkan kita dah nak balik kan. Ya, di sini saya mewakili rakan-rakan semua untuk mengucapkan selamat berpuasa dan selamat menyambut hari raya yang bakal tiba insya-Allah minggu hadapan. Jika dipanjangkan usia kita akan berhari raya lah. Jadi untuk makluman juga, sesi akan datang akan diadakan selepas hari raya. So minggu depan insya-Allah mungkin tak ada lah walaupun kalau ada pun mereka akan kita akan emailkan poster-poster lah. Jadi sekali lagi saya ingin memohon maaf sekiranya sepanjang pengendalian ini ada kekurangan daripada saya. Maklumlah dah lama saya tak Puan Nani tidak menyertai ataupun jadi moderator dah lama lah sejak dah berusia ni saya bagi orang muda lah macam Puan Nani kan. Saya pun nak terima kasih kepada Puan Wani dan Mitasa kerana memberi peluang kepada saya untuk berkongsi pada petang ini. Terima kasih. Ya. Saya bagi pihak jawatankuasa ucapkan saya jawab sama-sama Puan Nani. Semoga ukhuwah yang terjalin antara kita semua akan berkekalan sehingga ke syurga lah. Bukan dengan pasangan je Puan Nani, kita pun kena ada kalau Puan Nani masuk syurga panggil saya kalau saya tak ada. Begitulah seadanya dengan semua Ni bulan Ramadan yang sedih saya touching sikit Baik, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan minta maaf banyak-banyak kalau ada kesilapan dan semoga program ini dapat diteruskan dari semasa ke semasa. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.